Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama dengan saya lagi, Fahmi, dalam sambutan 7 dekad Majlis Belia Malaysia. Dan kali ini kita tampilkan lagi tokoh-tokoh yang mewakili Universiti Majlis Belia Malaysia kali ini. Antara lain yang menerima anugerah Pingat Bakti Belia Malaysia bersama dengan kita hari ini juga adalah merupakan mantan Presiden Majlis Belia Malaysia. Saya sebutkan dulu, perkenalan dulu dengan tokoh kita yang pertama adalah Saudara Wan Abdul Rahman bin Wan Hussein, ataupun lebih dikenali sebagai Cik Wei lah. Orang Kelantan, jauh datang. Dan bersama juga dengan kita hari ini adalah Datuk Dr. Suhaimi Ibrahim. Kalau tengok nanti baju yang dipakai oleh beliau adalah baju lama. Saya ingat ni tinggalan ataupun disimpan dalam frame, buka balik kita tengok macam mana nanti. Kita bersama dengan dua tokoh ini untuk kita dapatkan gambaran dan juga mungkin ada pesan-pesan tertentu kepada barisan kepimpinan Majlis Belia Malaysia untuk dekad yang seterusnya. Mungkin Cik Wei sebagai penerima anugerah kita kata Pingat Bakti Malaysia ni, mungkin Cik Wei boleh ceritakan sumbangan Cik Wei dalam gerak kerja belia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya bersyukur pada Allah SWT kerana saya sendiri secara peribadi terkejut kerana selama ini kita tidak mimpi untuk dapatkan anugerah. Selama ini kita dilatih untuk menyuk sumbang kepada bakti kegiatan belia. Pertama, saya nak merakamkan bahawa saya banyak menerima didikan dalam kegiatan belia ini bermula dengan Allahyarham Tuan Haji Hussein Mahmud, bekas speaker Majlis Belia Malaysia, juga bekas speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan. Kemudian saya dibimbing oleh Saudara Fuad Hassan, Allahyarham Saudara Fuad Hassan, juga di bawah bimbingan Saudara Datuk Suhaimi, dan akhir sekali saya dibimbing di bawah Datuk Saifuddin Abdullah pada tahun 2000, dan tahun 2002 tahun 2000 hingga 2002 saya menjadi timbalan speaker Majlis Belia Malaysia selama 2 tahun. Dan selepas itu saya kembali ke negeri dan terlibat dengan Majlis Belia Kelantan di peringkat akar umbi. Dan sekarang ini banyak saya terlibat di Selatan Tai. Iaitu pengalaman kami dalam Majlis Belia Malaysia ini membantu kegiatan saya, membantu masyarakat, khususnya masyarakat Islam di Selatan Tai dari sudut pendidikan, khususnya pada anak-anak yatim. Ya. Okey, kita teruskan dengan Datuk Dr. Suhaimi. Mungkin Datuk boleh ceritakan penglibatan awal Datuk dalam gerak kerja belia sehingga sekarang. Ya, penglibatan saya dalam Belia Malaysia bermula di bangku sekolah. Sewaktu saya berada di tingkatan 6 rendah. Dengan melalui penglibatan dalam Kesatuan Pelajar Melayu Kuala Lumpur dan juga Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. Dan seterusnya aktif di Universiti Melaya, terlibat secara langsung dalam kegiatan Biro Majlis Belia Malaysia. Dan akhirnya saya terpilih menjadi Esko Pergerakan Majlis Belia Malaysia pada tahun 1985. Di situlah saya bergiat secara aktif dan komited terhadap perjuangan belia, sehinggalah saya terpilih sebagai Presiden Majlis Belia Malaysia pada tahun 1994 sehinggalah tahun 1998. Waktu itu saya bergerak di bawah Yang Berhormat Datuk Tajur Rosli sebagai Presiden, Datuk Hassan Malik, Yang Berhormat Datuk Hassan Malik, Datuk Ali Rustam, Dr. Abang Yusof, dan juga Datuk Puan Hassan. Dan kita nampak perbezaan dari segi pergerakan belia pada waktu itu dan juga pada waktu sekarang. Tapi mesej yang kita nak sampaikan adalah sama, iaitu membangunkan belia, membentuk belia untuk menghadapi masa depan. Itulah konsep yang kita gunakan, kita amalkan dan menjadi lebih praktikal. Tinggal lagi mungkin perubahan itulah yang menuntut belia hari ini menyesuaikan diri dengan ledakan teknologi, dengan perubahan yang berlaku dalam zaman era globalisasi. Yang ini yang berbeza dengan kami. Kami pada belia pada hari ini dengan belia dulu, media sosial memainkan peranan. Pada zaman kami tak ada benda tu tidak ada. Media sosial tidak ada peranan sangat. Bagaimana kami mendekati belia, kami menggunakan cara touch point, turun ke bawah, mendekati mereka, menyampaikan maklumat, menyediakan program dan aktiviti. Tetapi pada waktu itu, walaupun media sosial tidak
begitu kuat. Tapi beliau pada waktu masih dekat dan didapati begitu aktif. Hari ini beliau amat mudah untuk bersama, kerana dengan kemudahan media sosial ini akan membantu beliau terlibat secara langsung ataupun tidak. Ini kelebihan beliau hari ini pada zaman kami. Mungkin Cik Weh sebut tentang pengalaman tadi tu, secara tak langsung sebenarnya banyak yang saya jumpa yang menyebutkan bahawa ini adalah merupakan universiti yang mana kalau kita graduate nak dapatkan sains politik, graduan sains politik tu, kalau kita ambil ekonomi mungkin tak dapat tu. Tapi dalam MBM ni tempat untuk negotiate, tempat untuk politik, tempat untuk belajar sesuatu. Malah tempat untuk buat kesilapan sekalipun. Jadi macam mana mungkin Cik Wei komen? Saya setuju bahawa sepanjang penglibatan saya dalam Majlis Belia Malaysia maupun Majlis Belia Negeri Kelantan, banyak benda yang kita belajar, terutamanya soal bagaimana kita berbeza pendapat tapi boleh berunding. Macam kami di peringkat Negeri Kelantan ni, oleh kerana suasana belia di Kelantan ni dipengaruhi oleh faktor politik UMNO, faktor PAS, tapi kita sebagai seorang penggiat belia, kita boleh go through dan kita boleh berbincang dalam suasana kita berbeza pendapat. Dan suasana itulah kita nak bina dalam Majlis Belia Malaysia, dalam belia negeri-negeri, dalam badan belia-belia yang lain, supaya berbeza pendapat itu tidak apa sebenarnya. Kita ni belajar. Dalam majlis belia ni kita kena belajar. Sebab itulah saya selamat, saya menggunakan kata selamat. Saya selamat dalam Majlis Belia Malaysia dan saya selamat dari Majlis Belia Kelantan, walaupun dia orang kata saya ni adalah pembangkang. Tapi saya masih menghormati perbezaan pendapat. Saya balik Kelantan tahun 1983. Saya dibawa oleh Yang di-Pertua pada waktu itu, Tuan Haji Hussein Mahmud. Dia tahu saya tidak terlibat dengan UMNO, tapi dia bawa saya nak latih. Tapi akhirnya cara dia melatih saya sampai saya boleh pergi ke peringkat penolong Setiausaha Agung, penolong Setiausaha Negeri, naib Setiausaha Negeri, naib Yang di-Pertua Negeri. Saya sampai peringkat paling tinggi ialah timbalan Yang di-Pertua Majlis Belia Negeri Kelantan. Pada waktu itu kita nak sesuaikan, pada waktu suasana kerajaannya ialah kerajaan PAS pemerintah. Jadi kita mengajak masyarakat belia, pimpinan belia supaya kita broad minded, kita kena buka minda, kita kena lapang dada, kita kena timbulkan kesedaran di kalangan belia. Berbeza pendapat tidak menjejaskan salah perjuangan. Kena ingat bahawa dasar perjuangan Majlis Belia Malaysia baik Majlis Belia Negeri ialah menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita pegang motonya. Mungkin tadi Datuk sebut tentang cabaran. Cabaran dulu dan sekarang mungkin berbeza. Secara tak langsung juga cabaran ni kita melihat pada situasi dan suasana anak muda sekarang ni yang bersifat kalau kita sebut Gen Z Y sebagai contoh, dia macam loose generation. Dia tak nak subscribe dalam erti kata mereka nak kena pakai baju batik macam Datuk pakai, nak kena attend mesyuarat agung. Bagi dia orang sekarang ni, dia like Facebook, dia subscribe dengan mana-mana grup, dia rasa dia dah bersama dalam ni. Jadi macam mana melihat kepada bagaimana anak-anak muda sekarang ni dalam erti kata mereka perlu terlibat dalam erti kata turun bawah bersama belajar sesuatu yang tidak ada dalam dewan kuliah ni, berbanding dengan sekadar faktor globalisasi tadi, internet dan sebagainya. Ya, seperti mana saya sebutkan tadi, sebabnya penekanan kita kepada belia daripada dulu, kini dan ke masa hadapan. Apa yang kita nak tekankan dia ialah membentuk belia untuk menghadapi masa depan. Bukan masa depan disediakan untuk kita. Itu beza. Sebab itu apa yang kita buat ialah penekanan, pendekatan pada belia supaya sesuai dengan keadaan, sesuai dengan tuntutan semasa. Sebab itu kita perlu meletakkan belia supaya mereka perlu diberi kebebasan untuk bercakap, untuk bersuara, untuk menyatakan pandangan mereka dan pendirian mereka. Dan kita beri kebebasan mereka untuk membuat pilihan. Kerana apa yang mereka hendak, itulah kita kena buat. Cabaran ini perlu dilihat oleh pimpinan belia. Kita kena faham kehendak, naluri dan cita rasa anak muda. Nah, inilah cabaran yang perlu dihadapi oleh pimpinan belia pada hari ini, dan bagaimana mereka mengemarahkan aktiviti belia supaya sesuai dengan tuntutan, kehendak dan harapan mereka. Kerana belia memiliki cita-cita dan idealisme yang tinggi. Walaupun begitu, mereka mesti berpijak kepada new reality, kenyataan baru. Reality ini baru berpegang kepada satu yang asas
Sebab itu apa yang penting pada kita bagaimana kita memahami kehendak dan cita rasa dan harapan anak muda. Baik. Barulah kita boleh. Mungkin sebagai akhirnya kita berikan ruang pada kedua-dua tokoh ini untuk memberikan apa pesanan-pesanan hikmah yang perlu diambil oleh kepimpinan semasa sekarang untuk menuju dekad yang seterusnya. Okay, terima kasih. Saya setuju dengan pandangan Datuk Suami. Soal memberi kebebasan berfikir dan kebebasan memilih, juga kebebasan membuat keputusan. Itu tuntutan hak kita sebagai manusia. Saya nak tekankan bahawa realiti negara kita ini, kita pelbagai kaum. Kita pelbagai bangsa, kita pelbagai agama. Jadi kita kena ajar di kalangan pimpinan belia dan anak-anak belia kita bahawa terimalah hakikat kita kepelbagaian. Dan kalau kita belajar soal kepelbagaian, dan kalau kita rujuk pada Profesor Dr. Yusuf Qaradawi soal alawiyatnya, soal keutamaan kita harus bagi. Mana yang kita bagi keutamaannya? Apakah perkaumannya, ataupun agamanya, ataupun kemanusiaannya? Jadi sekarang masanya ialah informasi, maklumat sudah banyak di kalangan pimpinan belia, di kalangan anak-anak muda. Cuma bagaimana kita nak menjuruskan mereka soal kesedaran menerima maklumat, menggarap maklumat dan kesedaran menerjemahkan maklumat di medan belia itu sendiri. Jadi saya menyeru pada pimpinan yang ada sekarang ini supaya banyakkan menyebar maklumat, kefahaman apa peranan kita sebagai golongan belia, khususnya di kalangan pimpinan belia, dengan menerima realiti negara kita yang pelbagai kaum dan bangsa serta agama. Terima kasih. Okey, Datuk Dr. Suhaimi. Okey. Sana. Yes, seperti mana yang disebut oleh sahabat saya Cik Wan tadi, memang benar. Bahawa paling penting sekarang ni ialah kita melihat bahawa belia hari ini adalah belia masa hadapan. Corak belia hari ini adalah corak masyarakat masa hadapan. Bincangnya belia hari ini, bincanglah masyarakat masa hadapan. Inilah manifestasi yang mesti diakui oleh masyarakat. Sebab itu kita nak bentuk belia hari ini untuk menghadapi masa depan supaya mereka dapat menguasai persekitaran dan cabaran yang berlaku. Dan yang penting bagi kita adalah bagaimana meletakkan mereka sebagai pemimpin yang memahami realiti dan juga isu serta persoalan yang berlaku dalam negara maupun antarabangsa. Maksudnya seperti mana disebut oleh sahabat saya tadi, memahami dalam konteks negara kita, masyarakat yang berbilang kaum. Bagaimana pimpinan belia mengajak belia yang berbilang kaum untuk bersatu di bawah satu rakyat, satu negara, satu bangsa, dan mereka bersama-sama meraihkan kejayaan. Dan paling penting belia hari ini bukan sekadar penonton, tapi menyertai proses pembuat keputusan dan menyertai setiap proses pembangunan. Ini paling penting. Kerana tidak ada maknanya pembangunan negara yang rancak, hebat, kemajuan, tapi dalam masa yang sama anak muda kita roboh, runtuh dan rosak. Hanya sekadar sebagai penonton kepada kejayaan orang lain. Tidak ada makna. Ibaratkan teratal layu di tasik madu. Ni ada sambungan kan? Baik, terima kasih kita ucapkan kepada dua-dua tokoh kita, saudara Cik Wan Abdul Rahman Wan Hussein dan juga Datuk Dr. Suhaimi Ibrahim di atas perbincangan dan juga buah fikiran yang saya fikir cukup signifikan sebenarnya dengan sambutan 7 dekad Majlis Belia Malaysia yang kita raikan secara bersama. Dan ini pesan bukan sahaja kepada kepimpinan semasa Majlis Belia Malaysia, tapi saya fikir kepimpinan ini sangat relevan kepada anak-anak muda, lebih daripada 12 hingga 13 juta yang ada yang menonton siaran di Majlis Belia Malaysia. Sama-sama kita jadikan sebagai hikmah yang dijadikan sebagai tauladan sebenarnya untuk kita meneruskan apa yang baik bukan sahaja kepada diri kita, bahkan kepada negara dan juga agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi.